Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Alhamdulillah, hadirin hadirat rahimani wa rahimakumullah. Pertama-tama saya ucapkan jazakumullah khairan katsira. Semoga Allah balas kebaikan kepada pihak AJK dan pegawai masjid yang sudi menjemput saya untuk menggantikan ustaz yang tak dapat hadir pada hari ini, insya-Allah. Dan insya-Allah tanpa melengah masa, saya nak ajak kita, saya suka sangatlah kalau tuan-tuan boleh ambil Al-Quran, ya, kalau ada terjemahan bersama dengan tuan-tuan, insya-Allah itu lebih sangat-sangat dihargai, ya, sebab kita nak tadabbur Al-Quran, insya-Allah. Yang ayat surah yang saya akan bincang adalah surah Zumar, dan bermula daripada ayat 53, insya-Allah. Kalau diizin Allah SWT, kita akan bincangkan sampai ayat yang ke 59. Surah Zumar, surah yang ke 39. Kalau Al-Quran yang sama, muka surat 464. Saya ulang sekali lagi, surah Zumar, surah yang ke-39, muka surat 464, ayat bermula daripada ayat 53. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين. Baik, alhamdulillah. Perhatikan ayat ini, Allah SWT berfirman qul. Jadi ayat ini qul, arti dia apa dia? Katakanlah oleh engkau Muhammad. Allah SWT memerintahkan kepada baginda Rasulullah SAW untuk bagi tahu kepada kita apa yang nak diberitahu. Ya ibadi, wahai hamba-hambaku.
Apa yang Allah nak suruh Nabi SAW beritahu? Allah seru kita pertama, Allah seru kita dengan lafaz ya. Ya ni apa dia? Seruan. Wahai. Ya. Kemudian Allah guna lafaz ibadi, hamba-hambaku. Baik. Bila kita dengar statement perkataan hamba, seolah-olah mungkin bagi sebahagian kita ini satu gelaran yang atau jenama nama yang rendah di sisi kita. Ya, mungkin. Tapi kalau kita perhatikan bila Allah guna lafaz ibad, ibad ini jamak. Satu hamba dipanggil abdun, banyak hamba dipanggil ibadun. Ya, itu dalam kaedah bahasa Arab. Jadi Allah bagi tahu dekat ibad, hamba-hamba dia. Baik, dekat sini mungkin kita tengok dekat sini pengajaran yang pertama saya nak ajak kita tengok gelaran hamba ni satu gelaran yang bagaimana di sisi Allah. Ya. Saya nak ajak kita tengok beberapa lafaz daripada Al-Quran Al-Karim yang mana kita semua tahu di antaranya surah Al-Isra. Mari kita tengok muka surat 282. Kalau Al-Quran yang sama itu lebih cantik lah dengan Al-Quran biasa ya. Itu cantik sangat untuk kita ambil pengajaran. Mudah buka. Terus buka aja muka surat 282, jumpa ayat yang pertama. Ya. Allah kata, perhatikan dekat sini. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi laila minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Baik, perhatikan sini. Maha suci Allah SWT yang telah memperjalankan hambanya. Siapa hamba Allah dekat sini? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi kalau gelaran hamba untuk Rasulullah SAW itu satu kemuliaan sehingga Allah naikkan dia ke langit. Jadi Allah bagi tahu kat kita hamba-hamba tadi gelaran tadi. Jadi nak bagi tahu itu bukan satu sudut kerendahan tapi satu sudut kemuliaan. Ya. Baik, begitu juga kalau kita tengok suratul Kahfi. Ya. Suratul Kahfi muka surat selepas surah ini, selepas surah Isra 293 ayat yang pertama. Perhatikan firman Allah SWT, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Perhatikan ini. Allah sekali lagi, segala pujian itu bagi Allah SWT yang telah menurunkan kepada hambanya. Ya, sekali lagi kita lihat bagaimana Allah menggunakan perkataan abdun, ya, kepada baginda Rasulullah SAW. Itu menunjukkan satu kemuliaan. Ya, kita kembali kepada surah yang kita bincang tadi, surah Az-Zumar. Ayat yang ke-53 yang kita sedang bincangkan. Baik. Jadi ini satu gelaran Allah seru kepada hamba-hamba dia. Bukan semua orang dapat gelaran ini, tetapi sesiapa yang dipilih dan ingin dipilih. Ya, maksud dia dekat sini tuan-tuan, contoh saya buat mudah. Kalau kita faham kita nak masuk universiti, apa perlu kita buat? Kita perlu bekerja keras dengan belajar bersungguh-sungguh. Okey, dah dapat keputusan yang baik, apa nak buat? Kena buat application. Ya, buat penghantaran form dan sebagainya, isi form. Form tak penuh, tak terpenuhi, reject. Jadi dekat sini kita ni sekarang ni nak jadikan, nak cuba nak apply kepada Allah SWT, ya, dengan ibadah yang kita lakukan dan sebagainya sebagai satu sarana untuk kita dapatkan gelaran ini, iaitu hamba-hamba. Ya, kita perhatikan dekat sini insya-Allah. Kita perhatikan dekat sini. Kemudian Allah sebut alladzina asrafu ala anfusihim. Mereka yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri. Baik. Kita perhatikan dekat sini. Allah nak bagi tahu pertama
Bila Allah panggil kita hamba, kita ni kena sedar, kita hamba Allah Tuhan. Ini, ya, jangan hamba tersebut berlagak macam Tuhan. Ya, jangan hamba tersebut membuat hukum selain daripada hukum Tuhan. Jangan hamba tersebut memilih selain daripada hak-hak Tuhan. Jangan ambil hak Allah SWT. Sebab itu kalau kita tengok, menghidupkan dan mematikan itu milik siapa? Menghidupkan dan mematikan itu milik siapa? Milik Allah Azza wa Jal. Yuhyi wa yumit. Dia menghidupkan dan dia mematikan. Tetapi seandainya satu orang hamba tersebut dia mengambil hak Allah dengan membunuh diri, apa akan berlaku dekat dia? Neraka kekal untuk dia. Kerana apa dia neraka kekal? Walhal orang lain mati juga. Kenapa dia dikekalkan dalam neraka? Kerana dia telah mengambil hak Allah. Begitu juga dalam segala perkara, hal-hal ghaib. Perkara hal ghaib, tak ada satu orang pun boleh tahu tentang hal ghaib. Satu orang pun boleh tak boleh tahu ini dapat pahala, buat itu dapat pahala, buat ini dapat dosa. Tak ada orang boleh tentukan ini, kecuali benda tersebut mesti datang sumber daripada Allah dan Rasul. Kenapa saya katakan sebegini tuan-tuan? Banyak daripada kita, masyarakat kita kadang-kadang tersasar. Bahkan ya, banyak benda-benda ini tersilap. Kita ni hari dengan ada Facebook, dengan ada WhatsApp dan sebagainya, ya, perkara yang mudah untuk kita sebarkan maklumat, akhirnya benda itu benda yang salah. Saya nak bincang sekarang ni tentang perkara, saya ambil contoh. Syaitan itu ada atau tidak? Okey, mana kita tahu? Allah beritahu dalam Al-Quran. Baik, siapa itu syaitan? Allah beritahu, iblis. Baik, siapa itu iblis? Nanti insya-Allah kita akan go through satu-satu. Saya saja nak bawa contoh, sebab yang sebenarnya tak ada orang tahu pasal perkara gaib. Jadi kalau orang masuk campur dalam urusan perkara gaib, akan jadi tersasar. Selalunya begitu, ya. Jadi saya nak bawa contoh. Kita cerita pasal iblis. Semua kita tahu pasal iblis. Baik, pernah tak kita dengar siapa itu iblis? Cerita tentang iblis, siapa dia? Yang tuan-tuan pernah dengar? Pernah tak dengar nama dia Azazil? Siapa beritahu nama dia Azazil? Siapa beritahu? Siapa? Al-Quran. Ya ke? Betul ke? 30 juzuk Al-Quran, 114 surah, 605 muka surat, tak ada cerita benda tu. Siapa beritahu? Ini persoalannya. Ni iblis ni perkara gaib atau tidak? Perkara gaib, kan? Allah kata wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis. Kan Allah sebut jelas iblis. Aba wastakbara kana minal kafirin. Ya? Baik. So ada nama iblis dekat sini. Baik. Dan dikatakan nama dia Azazil. Ini orang cerita. Ya, orang cerita. Nama dia Azazil, dia yang sebenarnya ketua malaikat. Betul ke? Dengar cerita macam tu kan? Betul ke tidak? Ya. Baik. Ini perkara gaib, ya. Baik. Poin saya dekat sini tuan-tuan, saya nak ajak kita betul-betul perhatikan ini, ya. Pertama saya nak ajak buka surah Al-Jin dulu. Surah Al-Jin, supaya kita faham masalah perkara gaib. Sebab kita takut kita akan terjerumus ke dalam hak-hak Allah, mengambil hak Allah. Surah Jin, surah yang ke-72, ayat yang ke-26 dan 27. Muka surat 573. Terus buka 573, jumpa. Baik, surah Al-Jin, surah yang ke-72, ayat yang ke-26 dan 27. Perhatikan betul-betul ayat ini. Allah kata, alimul ghaibi fala yuzhiru ala ghaibihi ahada. Dialah yang maha mengetahui tentang perkara yang gaib, dan dia tak pernah nampakkan, tak pernah apa? Nampakkan perkara gaib tersebut kepada seorang pun. Saya tak tahu, ustaz mana pun tak tahu, kecuali siapa? Allah. Kemudian Allah letak lagi, illa,
kecuali man irtada min rasul, orang yang Allah redha daripada golongan para rasul. Jadi perhatikan ayat ini betul-betul, ini perkara gaib. Jadi kalau seseorang mendakwa dia tahu perkara yang gaib, dia boleh jadi dua je, sama dia jadi Tuhan atau jadi Rasul. Sebab Allah punya statement ini, adakah kita nak kufur dengan ayat Allah ini? Tak ada orang boleh tahu tentang perkara gaib. Kalau kita kata kita dakwa, oh si Polan, si ustaz ni tahu tentang perkara gaib, macam mana dengan ayat ini? Kita nak beriman atau tidak? Ini bahaya. Lebih baik kita beriman dengan ayat Allah berbanding kita beriman dengan ustaz atau orang yang cakap tu tadi. Ya, baik. Kita kembali balik. Kita katakan tadi mengetahui tentang perkara yang gaib. Kita bicara tentang iblis. Kita dengar cerita perkhabaran yang diceritakan kepada kita, ya, iaitu iblis itu namanya Azazil, dia adalah ketua malaikat. Baik. Nombor satu saya nak tanya, malaikat diciptakan daripada apa? Daripada cahaya. Manusia diciptakan daripada apa? Tanah. Jin diciptakan daripada apa? Api. Jelas? Dah mula tersenyum macam dapat jawapan. Ya, baik. Kalau kita perhatikan, kalau dia ketua malaikat, dah tentu dia juga malaikat. Mana mungkin satu makhluk yang lain mengetuai satu makhluk yang lain? Betul tak? Mana mungkin harimau jadi ketua kepada tikus? Boleh jadi? Tak boleh. Kan? Itu cerita Lion King boleh. Cerita asal memang tak, hakikat alam memang begitu. Manusia akan jadi ketua manusia, jin akan jadi ketua jin, malaikat akan jadi ketua malaikat. Jadi mungkin assumpsi atau assumption, atau kita kata sangkaan, orang mendakwa bahawa iblis itu adalah adalah ketua malaikat yang bernama Azazil, dah tentu dia adalah daripada golongan malaikat juga sepatutnya. Kan? Baik. Apa bukti-bukti saya daripada Al-Quran Al-Karim untuk menjelaskan perkara ini? Pertama, dalam Al-Quran tak pernah menceritakan kepada kita tentang kejadian malaikat. Tak pernah. Ya? Tetapi Al-Quran ada cerita kita dua kejadian, iaitu manusia dan jin. Sebab Al-Quran ini diturunkan untuk manusia dan jin. Sebab tu Allah kata, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia melainkan mereka beribadah kepada aku, kata Allah. Itu dalam satu Zariyat ayat yang ke-56. Ya, tak payah buka tu, saya nak fahamkan itu je. Baik. Seterusnya ialah kita perhatikan dekat sini tentang kejadian jin dahulu daripada surah Ar-Rahman yang masyhur masyarakat kita. Kita buka sekejap. Tuan-tuan mengaji dengan saya macam ni tuan-tuan, ya. Buka sana, buka sini Al-Quran. Kalau tidak kita tak pernah buka Al-Quran. Kan? Nak tunggu jadi hafiz lambat lagi. Kan? Jadi habis boleh, tapi insya-Allah kita usahakan insya-Allah. Ya. Kita lihat dekat sini surah Ar-Rahman, surah muka surat 531 ayat yang ke-15. Muka surat 531 surah Ar-Rahman, surah yang ke-55 ayat yang ke-15. Allah kata apa tentang jin? Wa khalaqal janna min marijim min nar. Dan dia telah menciptakan jin daripada api. Okey? Okey, terjemahan cakap daripada asap itu semua daripada apa panggil? Kita tahu nar tu arti dia api. Nyalaan api yang sebenarnya min marijim min nar, daripada nyalaan api. Baik. Kita tengok dekat sini, kita jelas dah jin itu diciptakan daripada api. Kita tengok pula surah Al-A'raf
ayat yang ke-12, muka surat 152. Surah Al-A'raf, surah yang ke-7. Apa iblis kata? Tadi imam kita juga baca surah ni, ya bani adam khudhu zinatakum inda kulli masjidin wa kulu washrabu wa la tusrifu. Itu di antaranya. Baik, ini kita bincang surah ni depan sikit. Allah SWT berfirman, qala ma mana'aka alla tasjuda idh amartuk qala ana khairum minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Allah tanya dekat iblis, qala ma mana'aka alla tasjuda idh amartuk, apa yang menghalang kau wahai iblis untuk bersujud setelah aku perintahkan kau bersujud? Apa kata iblis? Qala ana khairum minhu, aku lebih baik dari Adam. Apa hal aku nak sujud? Aku lebih baik dari Adam. Ya, khalaqtani min nar, engkau telah ciptakan aku. Iblis kata apa? Engkau telah ciptakan aku daripada apa? Api. Wa khalaqtahu min tin, engkau telah ciptakan dia daripada tanah. Jadi dekat sini kita boleh faham, jin diciptakan daripada api, iblis juga diciptakan daripada api. Ini menunjukkan bahawa iblis itu adalah jin. Macam mana boleh jadi malaikat? Siapa kata? Kita nak beriman dengan orang tu atau Al-Quranul Karim? Baik, untuk kuatkan fakta ini lagi, ya, betul ke dia jin? Baik, kita buka surah Al-Kahfi ayat yang ke-50. Mari kita tengok surah Al-Kahfi ayat yang ke-50, muka surat 299. Surah yang ke-18, muka surat 299 ayat yang ke-50. Perhatikan, Allah kata apa? Wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis kana minal jin. Tengok ini, perhatikan ini tuan-tuan. Tatkala kami berkata pada para malaikat, bersujudlah kamu kepada Adam, lalu mereka bersujud, kecuali iblis yang tak nak sujud. Dia adalah dari golongan jin. Siapa yang kata ni? Allah Azza wa Jal. Jadi yang kata nama dia Azazil, ketua malaikat tu datang daripada mana? Macam mana dia tahu? Sebab tu kita kata tak ada satu orang pun tahu tentang perkara ghaib. Kita ingat kembali firman Allah SWT tadi, ini perkara ghaib. Jadi kita jangan ambil hak Allah yang kita bincang tadi. Jangan ambil hak Allah. Tak ada orang tahu, kita beriman tak ada orang tahu. Jangan kita kata, oh tapi ustaz tu tahu, tapi dia ni tahu, oh dia ni ada belajar. No, statement Allah SWT clear, tak ada orang tahu. Sebab itu kita tengok ayah Pin dicuba nak jadi Tuhan. Sebab tu Kahar bercuba nak jadi Nabi. Ya. Sebab itu dekat sini tuan-tuan, kalau kita imani, kita faham Al-Quran dengan jelas. Yang sebenarnya benda ni kita tengok semua dah clear. Dalam Al-Quran dah clear. Cuma kita tak, bila mengaji macam itulah, membelik sana membelik sini untuk dapatkan penjelasan yang jelas. Ya. Jadi kita fahamlah dekat sini. Ya. So kalau ada orang bagi tahu kita siapa pun dia, kan? Oh, dia tu ketua malaikat, nama dia Azazil. Nama dia macam kita. Contoh, saya manusia, iblis jin. Okey? Jibril malaikat. Nama saya Zulfakar. Nama dia iblis. Nama malaikat tu Jibril. Mana datang Azazil ni? Inilah dipanggil sebagai Israiliyat, cerita-cerita Yahudi yang dimasukkan dalam kitab-kitab tafsir. Ya. Jadi itu ringkasan. Jadi kita kena faham dekat sini. So yang kita nak bincang tadi apa tuan-tuan? Ya ibadi, saya tak tahu saya dapat habis lanjut ke tidak. Benda ni perlu saya terangkan.
Ya, sebab banyak saya perhatikan ialah maklumat-maklumat ini kurang jelas pada masyarakat. So kita kena faham alladzina yu'minuna bil ghaib, mereka yang beriman dengan perkara yang ghaib. Kita beriman kalau datang itu datang daripada Allah dan Rasul. Tapi kalau perkara ghaib tersebut datang daripada orang selain Allah dan Rasul, kita kata kita tak beriman. Sebab tak ada satu orang pun yang tahu tentang perkara ghaib seperti mana Allah sebutkan tadi. Ya? Okey, ini jelas. Baik, kita kembali kepada surah Az-Zumar. Memang nampak macam tak sempat nak cerita apa pun, baru sebab itu pun dah ambil masa panjang. Surah Az-Zumar ayat yang ke-53 tadi kita bincangkan yang sebenarnya. Ya. Saya nak terangkan pasal ibadi. So kita kena faham. So setiap hamba tak tahu perkara gaib. Kita kena faham dekat sini. Baik, kemudian poin dekat sini kita kena tahu kita hamba Allah Tuhan. Itu yang saya sebut tadi. Kemudian kita kena tahu juga Allah sebut dekat sini, ya, alladzina asrafu ala anfusihim, mereka yang melampaui batas ke atas diri mereka sendiri. Baik, kita kena tahu satu perkara yang selainnya ialah seorang hamba dia mesti membuat kesalahan, mesti. So jangan ada orang mengaku bahawa diri dia suci, siapa pun dia. Ya, sebab itu Nabi SAW kata apa di dalam sebuah hadis? Nabi kata kullu bani Adam khata, setiap anak Adam ni buat salah. So tak terlepas seorang pun, hatta baginda Rasulullah SAW sendiri. Ya, ketika Nabi SAW, kita baca surah Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma, dia berpaling dan bermasam muka ketika datang kepada seorang yang buta. Allah tegur. Itu salah. Kalau tak salah, kenapa Allah nak tegur? Allah tegur juga ketika Nabi SAW mengharamkan madu. Allah tegur, wahai Nabi, kenapa engkau haramkan apa yang telah Allah halalkan untuk engkau? Ya. Jadi kalau Nabi buat salah, tapi Nabi ada special occasion, apa dia? Maksum, diampunkan dosa yang telah lalu dan juga yang akan datang. Beza dengan kita, ya, berbeza dengan kita. So dekat sini kita kena faham, dekat sini setiap hamba akan buat salah. Ya, so pelajaran pertama, kita hamba Allah Tuhan, jangan ambil hak Tuhan. Kita tunaikan hak kita sebagai hamba. Kedua, seseorang hamba macam mana pun dia, macam mana hebat pun dia, macam mana warak, macam mana saleh, macam mana alim pun dia tetap akan melakukan kesalahan. Ya. Kemudian Allah beritahu poin yang ketiga, la taqnatu min rahmatillah, jangan kamu putus asa daripada rahmat Allah. Ya. So Allah nak bagi tahu dekat kita dekat sini, rahmat Allah begitu luas. Ya. Kalau kita tengok tuan-tuan, kalau kita boleh nampak rahmat Allah ini pada diri kita sendiri dan pada depan mata kita sendiri, kita tengok, ya. Saya selalu merenung kembali pada setiap kali pada bulan Ramadan, ya, Allah buka rahmat Allah begitu luas, seluas-luasnya. Macam mana kita dapat tengok tuan-tuan, orang yang tak pernah datang masjid, hari itu dia jejak masjid bulan Ramadan. Ya, Allah buka pintu rahmat dia seluas-luasnya. Ya, Allah beri peluang kat mereka. Bulan Ramadan, bulan tapisan, Allah panggil semua hamba dia, Allah bukakan rahmat semua hamba dia. Yang tak nak. Ya, ada sebagian yang datang, kemudian Allah tapis. Hari pertama penuh, tapisan kedua, hari kedua kurang satu saf. Kan? Hari pertama sampai ke kedai belakang tu, apa, restoran belakang, saya tak tahu lah sini, saya cakap je kan, insyaAllah sini istiqamah, insyaAllah sini kan, sampai 30 Ramadan, insyaAllah, sampai belakang. Ya, saya poin dia ialah, yang saya nak bincang kat sini ialah, begitu Allah buka pintu rahmat, Allah terus bagi peluang kat hamba-hamba dia, ya, datang ke rumah dia, beribadah kepada dia. Ya, ini peluang yang Allah beri. Kemudian Allah tapis, yang datang dengan penuh keikhlasan, dengan datang penuh taubat,
penyesalan dan sebagainya, Allah buka satu demi satu. Ini rahmat Allah SWT. Dan sebegitu juga dengan kita. Kalau bukan kerana rahmat Allah, kita pun takkan sampai di rumah Allah ini. Ya tuan-tuan, kita patut bersyukur atas perkara-perkara sebegini rupa. Sebab itu kalau kita dapat menyesali perbuatan kita, kita rasa kita bersalah, kita akui di hadapan Allah SWT kesalahan-kesalahan kita, subhanallah, ini juga merupakan rahmat. Rahmat apa dia? Kasih sayang daripada Allah SWT. Ya, baik, perhatikan ini. Allah kata, macam mana pun kamu buat, macam mana pun besar dosa kamu, macam mana dahsyatnya kamu, la taqnatu min rahmatillah, jangan kamu putus asa daripada rahmat Allah SWT. Tuan-tuan, kita tengok orang baru, saya ada tengok apa Abang Long Fadil, tak pernah jumpa dia lagi, selalu dengar cerita aja, kan dah sampai sini dah, tak jemput saya pun datang. Kita tengok dia, saya tak pernah tengok dia berdepan lah, ya. Kalau cuma tinggal lagi, bagi saya begitu ganas orang yang macam itu, begitu hati yang begitu kering, ya, tak pernah kenal Tuhan, tak takut kepada siapa pun, ya. Tapi dengan rahmat Allah SWT, ya, Allah cairkan hati dia untuk datang kepada Allah SWT. Walaupun keadaan rupa dia macam itu, tuan-tuan, kan. Kalau kita tak kenal dia, kan, kita duduk sebelah, gigil juga, kan, ya. Kena tangkap, duduk lock up, duduk sama bilik pula, alamak, tak tahulah macam mana rupanya. Dengan kita pun macam tu kot rupanya. Tapi nak bagi tahunya rahmat Allah SWT, ya, kepada sesiapa pun Allah bukakan. Jadi Allah kata, la taqnatu min rahmatillah, jangan kamu putus asa dari rahmat Allah. Allah bagi tahu dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam riwayat Imam Bukhari rahimahullah, yang mana seorang yang telah membunuh 99 orang, kan. Kemudian ditanya kepada seorang yang abid, seorang yang kaki ibadat, orang yang kuat beribadat. Dia tanya kat orang ni, aku ni dah bunuh 99 orang, ya, macam mana, boleh tak aku masuk syurga? Abid ni kata, ahli ibadat ni kata, engkau tak layak masuk syurga, engkau dah bunuh 99 orang. Kalau macam tu engkau orang 100, senang. Dia jadi orang 100. Lepas tu dia pergi jumpa seorang alim. Orang alim ni menjelaskan bahawa rahmat Allah begitu luas, pengampunan Allah begitu luas. Dia kemudian dianjurkan pemuda tersebut untuk menuju kepada jalan taubat kepada Allah SWT, dan dia mati dalam rahmat Allah SWT. Ya, ringkasan daripada kisah Al-Bukhari tersebut, riwayat Imam Bukhari tersebut. Baik, dekat sini Allah nak bagi tahu, poin saya kat sini lah, rahmat Allah begitu luas. Macam mana jahat kita sekalipun, macam mana besar dosa kita sekalipun, Allah senantiasa membuka pintu keampunan, pintu kasih sayang kepada hamba-hamba dia. Dan Allah kata lagi, innallaha yaghfirudz dzunuba jami'an, sesungguhnya Allah SWT akan ampunkan semua dosa. Allah akan ampunkan semua dosa, ya. Dan Allah kata pula, innahu huwal ghafur rahim, sungguhnya Allah SWT itu maha pengampun, maha penyayang. Tuan-tuan, begitulah Allah SWT, Tuhan kita, Tuhan yang sedia untuk mengampunkan kita, Tuhan yang begitu sayang kepada kita, ya. Ada azan ke? Teruskan. Oh, 5 minit lagi azan. Oh, belum azan lagi lah. Okey, baik. Setelah ini kita kena tahu, ya, pada ayat 53 ni ada 5 pengajaran, tuan-tuan, yang sebenarnya kalau tuan-tuan tengok. Pertama apa dia? Kita hamba, Allah Tuhan. So saya ingatkan balik, jangan ambil hak Tuhan, ya. Siapa pun kita, jahat macam mana pun kita, jangan ambil hak Tuhan. Okey, nombor 2, ya, kita hamba, kita pasti buat kesalahan. Sehebat mana, sewarak mana kita, sealim mana kita, kesoleh kita macam mana pun, kita pasti akan buat salah. Nombor 3, rahmat Allah begitu luas. So jangan putus asa daripada rahmat Allah. Apa pun kita minta, terus minta. Ini lagi tak dapat, minta lagi, tak dapat lagi, minta lagi, terus. Kata Imam Ahmad, orang tanya, kan, wahai Imam, ya, aku buat dosa, lepas tu malam aku bertaubat,
Lepas tu nanti aku buat lagi. Kan? Nanti aku taubat lagi. Lepas tu aku buat lagi. Nanti aku taubat lagi. Aku istighfar lagi. Sampai bila? Dia kata, sampai syaitan tak ganggu kamu untuk bertaubat. So kita akan terus sampai syaitan tak berhenti daripada nak mengganggu kita. Syaitan akan suruh kita jangan taubat, jangan taubat. Iya, tak payah buat lagi, tak ada masalah. Nanti ada masa, nanti boleh lagi. Umur muda berapa? 56. Baru setahun pencen. Dia banyak idea. Ini baik. Itu yang ketiga. Yang keempat, kita kena tahu Allah akan ampunkan semua dosa. Apa macam mana kita pun, antara kita dengan Allah Azza wa Jal, dosa kita dengan Allah SWT, Allah sedia akan ampunkan. Ya. Yang keempat, kita kena tahu bahawa Allah itu Maha Pengampun, Maha Penyayang. 5 mata pelajaran. So kemudian seterusnya ayat 55, 54, 55 ni ada 3 pelajaran yang kita perlu buat. 5 pengetahuan, 3 perkara yang kita perlu buat. Baik. Allah sebut wa anibu ila rabbikum wa aslimulah. Apa dia tuan-tuan? Kembalilah kepada Tuhan kamu dan berserah dirilah kepada Dia. Ini yang kita kena buat. Bertaubat. Ya, senantiasa bertaubat. Sebab tu Nabi SAW bagi tahu apa tuan-tuan? Ya, kita semua tahu aku bertaubat kepada Allah SWT. Dalam satu riwayat menceritakan bahawa Nabi bertaubat kepada Allah SWT sebanyak 70 kali sehari. Kan? Dalam satu riwayat menceritakan 100 kali sehari. Ya. Tuan-tuan, kita tengok dekat sini. Saya nak ajak kita tengok tentang taubat atau istighfar yang kita selalu gunakan, astaghfirullah. Ya. Cuba kita tengok betapa besarnya istighfar ini, permohonan pengampunan ini yang saya nak nampakkan. Dalam hal, saya nak ajak kita tengok, setiap kali lepas solat fardu, apa yang diajarkan oleh Nabi SAW? Lepas solat fardu bagi salam, apa nak buat yang pertama? Istighfar. Itu yang pertama. Ya, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Nabi ajar kita. Ya. Saya nak ajak kita fikir sekejap. Solat ni perkara baik, Allah suka atau Allah benci? Allah suka. Baik. Benda tu ibadah, kan? Lepas buat baik, kena istighfar. Nabi ajar kita istighfar. Cuba kita fikir, apa sebab yang Nabi SAW lepas ajar kita, didik kita, lepas solat, lepas menunaikan hak Allah, kita diperintahkan, diajarkan untuk memohon keampunan. Apa logiknya untuk kita terima tuan-tuan? Lepas buat baik, minta ampun. Apa logiknya? Logiknya tuan-tuan, saya nak bagi cuba kita dapat fikir sikit. Kalau lepas solat pun kita istighfar, kalau perkara yang lain lebih utama untuk kita istighfar. Ya, saya buat contoh. Ni nak bagi luang azan ke macam mana? Saya tanya yang kali yang kedua. Macam mana tuan pengerusi? Teruskan. Baik, alhamdulillah, saya dah dapat line. Saya nak ajak kita tengok tuan-tuan, ya. Nombor satu, kita perhatikan, kita lepas kita kadang-kadang kita jumpa kawan kita kat kedai kopi, kan? Kedai kopi, kita mau minum, kawan pun belanja, minum, bismillah. Lepas tu kita cerita pasal seseorang. Kita buat apa tu? Buat ibadah atau buat maksiat? Kita mengumpat. Ibadah atau maksiat? Maksiat. Selepas kita jumpa dah kenyang perut, okeylah, besok jumpa lagi, Assalamualaikum. Istighfar tak kita? Tengok bagaimana Nabi SAW didik kita. Lepas solat engkau istighfar, lepas buat baik engkau minta ampun, lepas buat maksiat engkau buat tak tahu. Allahu Akbar. Fikir ini tuan-tuan.
Kita ajak isteri kita pun ajak, bang, oi malam ni cerita best bang. Kan? Jom, belilah keropok, belilah twisties, belilah kacang, buat air kopi. Jom anak-anak duduk sama tengok. Cerita ambil teladan. Kononnya cerita ni ada beri kita tauladan. Dalam cerita tersebut adalah kisah tersebut, si isteri tersebut kan berbaring di atas katil bersama suaminya, berpelukan, menangis-nangis. Kita pun tengok sebab filem tu sedih, kita pun sedih, turut menangis, sekeluarga turut menangis. Ya. Kemudian kita cuba kita tanya, apakah mereka lakukan tu satu kebaikan? Suami dah tentu suami orang, isteri dah tentu perempuan, isteri orang lain, kemudian berpelukan di atas satu katil, di dalam satu selimut, kemudian kita menangis. Dan selepas habis cerita tersebut, oh sedih betul lah cerita tu, ya Allah, insaf betul lah. Mungkin kita akan kata macam itu, ya. Tapi cuba kita fikir, mereka sedang melakukan maksiat secara terang-terangan depan mata kita, tanpa terdetik di hati kita walau sedikit pun untuk mengatakan itu maksiat. Tak terdetik. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Cuba kita fikirkan tuan-tuan, Nabi kata apa? Sekiranya kamu melihat sesuatu kemungkaran, hendaklah kamu cegah dengan kuasa kamu. Sekiranya kamu tak mampu, maka cegahlah dengan mulut kamu, lisan kamu. Sekiranya kamu tak mampu, maka cegahlah dengan hati kamu. Itulah sekecil-kecil iman. Di mana iman kita tuan-tuan? Ketika itu melihat maksiat di hadapan mata dan kita redha dengan maksiat tersebut, waliyazbillah, tanpa terdetik sedikit pun kepada hati kita itu maksiat, kami membencinya. Kita fikirkan ni tuan-tuan, ya. Kita alhamdulillah selepas solat istighfar, tapi dalam hal yang lain, sebab tu saya katakan dekat sini, kalau lepas salat itu kita istighfar, dididik oleh Nabi SAW untuk beristighfar, lebih utama dalam perkara yang lain untuk senantiasa kita beristighfar, memohon ampun kepada Allah SWT. So kadang-kadang perkara ini orang tak nampak tu dosa pun. Kalau saya tak cerita macam ni, orang tak perasan itu dosa, ya. Suami orang lain tak anak siapa, bini orang lain, kita okey berpelukan. Bukankah ini maksiat? Ya, ini di antara perkara. Baik, so Allah nak kita, saya ingatkan balik, Allah kata wa anibu ila rabbikum, kembalilah kamu kepada Tuhan kamu. Senantiasalah kita perbanyakkan istighfar, perbanyakkan tuan-tuan, ya. Rajinkan diri istighfar walau apa pun keadaan. Kadang-kadang kita bercerita dengan isteri kita, kadang-kadang kita bercerita dengan keluarga kita, bercerita dengan kawan kita, astagfirullah, bawa kita ingat balik apa kesalahan-kesalahan yang kita buat, dan kita mohon ampun kepada Allah SWT, ya. Ini yang Allah nak kita buat, anibu ila rabbikum wa aslimulah, dan berserah dirilah kepada Allah SWT. Apa maksud berserah diri dekat sini ialah Allah kata A, kita kata A. Jangan Allah kata A, kita mengambil pilihan yang lain. Saya nak ajak kita buka surah Al-Ahzab supaya kita dapat saksikan perkara ini. Tuan-tuan, saya minta masa, ya tuan-tuan, ya. InsyaAllah habis ayat yang 54 penerangan ni, insyaAllah kita akan berhenti, insyaAllah. Minta maaf, ayat 36. Ayat 36 muka surat 423, surah Al-Ahzab, ayat yang ke-33. Poin kat sini ialah wa aslimulah, berserah dirilah kamu kepada Allah SWT. Maksud dia ialah
Ya, jangan Allah kita ambil pilihan yang lain. Kalau Allah kata A, serahkan sekarang perkara tersebut urusan Allah SWT, serahkan kepada Allah, serahkan kepada Rasul, bukan kepada kita. Perhatikan kat sini. Allah kata, "Wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qada Allahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyarah min amrihim. Wa man ya'si Allah wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina." Baik, Allah kata apa? Dan tak sepatutnya orang-orang yang beriman lelaki dan perempuan tak sepatutnya. Apa dia? Idza qadallahu rasuluhu amran, apabila Allah telah memutuskan, telah menetapkan sesuatu urusan agama mereka. Ya, Allah sendiri dah tetapkan, Rasul dah tetapkan. Ayyakuna lahumul khiyarah, untuk mereka mengambil pilihan yang lain, menjadikan pilihan yang lain. Ada pilihan yang tak boleh. Ya? Tak boleh kita. Bila Allah kata A, kita kata A. Seperti mana Allah kata dalam surah yang lain, surah An-Nur, Allah kata apa? Orang beriman ini apabila diserukan kepada Allah dan Rasul, mereka berkata sami'na wa ata'na. Kami dengar, kami taat. Apa Allah kata, apa Nabi kata? Kami dengar, kami taat. Jangan ambil pilihan yang lain. Seandainya kita ambil pilihan yang lain, Allah kata apa? Wa may ya'sillah. Kita ambil pilihan yang lain, itu bermaksud kita telah bermaksiat kepada Allah SWT wa Rasulah, dan kita telah bermaksiat kepada Rasulnya. Faqad dhalla dhalalan mubina. Sesungguhnya dia telah sesat dengan kesesatan yang nyata. So jangan, bila Allah dah kata, ada Allah kata, ada Nabi kata, jangan ambil pilihan yang lain. Ambil apa Allah kata, ambil apa Nabi kata. Tapi seandainya kita, Allah kata A, kita ada oh, tapi orang ni kata B, oh orang ni kata C, oh orang ni kata D. Ya, jangan ambil yang lain kecuali yang datang daripada Allah dan Rasulnya. Ya, baik, itu dia maksud saya bincangkan, insyaAllah pada bincangan ayat yang ke-54 tadi. Okey, satu apa dia? Apa kita nak buat? Bertaubat dan menetapkan keputusan daripada Allah SWT, mengambil keputusan daripada Allah semata, Allah dan Rasul semata, jangan ambil yang lain. Okey, ini baik. Yang ketiga, Allah sebut kita nak buat apa? Wattabi'u ahsana ma unzila ilaikum min rabbikum. Ikutilah apa yang Allah kata ahsan. Ahsan ni apa, tuan-tuan? Kalau dalam bahasa Arab, hasan itu baik. Hasan itu baik. Hasan, kan? Kalau disebut ahsan, dia panggil isim tafdil. Apa dia? Terbaik. Pernah tengok boy? Terbaik. Terbaik. Jadi Allah kata, apa yang terbaik itu Allah suruh kita ikut. Ikutilah kamu yang terbaik. Apa yang terbaik? Ma unzila ilaikum min rabbikum, apa yang diturunkan oleh Tuhan kamu kepada kamu. Apa yang Allah turunkan kepada kita? Al-Quran. Ini adalah yang terbaik. Ya. Jadi dekat sini saya cuma nak shortcutkan saja, insyaAllah, sebab masa kita dah habis. Saya nak ingatkan kepada kita yang sebenarnya perkara ikut Al-Quran ini sangat sedikit orang yang mengambilnya. Sangat sedikit. Jadi kita harap dekat sini kitalah orang tu. Tapi macam saya kata, kalau kita nak dipilih, kita kena usahalah. Kita kena buat kerja. Macam mana saya sebut pada awal tadi, kalau nak masuk universiti, ya, kita kena usaha sekarang. Apa dia? Berikan pemerhatian kepada Al-Quran. Ya, baik. Saya nak ajak kita tengok tadi surah Al-A'raf ayat yang ketiga, muka surat 151. Surah yang ketujuh, perhatikan itu. Allah kata apa? Ittabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum. Ikutilah kamu apa yang diturunkan oleh Tuhan kamu kepada kamu. Betul kan? Dan Allah sebut wala tattabi'u min dunihi awliya. Jangan kamu jadikan selain daripada Al-Quran sebagai pemimpin untuk kamu ikut. Jangan. Allah dah pesan. Tapi Allah kata apa lepas tu? Qalilan
ma tazakkarun. Sikit dia ambil peringatan ini. Sebab itu saya katakan tadi, harapnya ialah kitalah yang sikit tu yang ambil peringatan ini. Tapi kalau kita nak dipilih menjadi orang yang sikit yang ambil peringatan ini, kita kena usahalah. Berikan pemerhatian kepada Al-Quran. Jangan kita harap budak-budak tahfiz tu menghafal Al-Quran semata. Kita kena buat kerja tuan-tuan dengan Al-Quran. Sebab itu, kalau sikit yang ambil pengajaran ini, ramai itu pergi mana? Kan? Surah yang sama, ayat yang ke-17, surah Al-A'raf ayat yang ke-17. Boleh perhatikan sikit. Kan? Ini yang ramai tadi. Kemudian iblis kata, "Tsumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa 'an aymanihim wa 'an syama'ilihim wa la tajidu aktsaruhum syakirin." Kebanyakan mereka tak bersyukur. Apabila iblis, "Tsumma la'atiyannahum," kata iblis, kemudian aku akan serang mereka, min baini aydihim, daripada hadapan mereka, wa 'an aymani, daripada wa min khalfihim, daripada belakang mereka, wa 'an aymanihim, daripada kanan mereka, wa 'an syama'ilihim, daripada kiri mereka. Kita ni kena serang je dengan iblis ni. Supaya apa? Supaya kita ikut iblis, bukan ikut Al-Quran. Kan? Sebab itu Allah kata pada ayat ke-18, qala khruj minha mad'uman madhura laman tabi'aka. Siapa-siapa yang ikut engkau, yang tak ikut Al-Quran. Siapa-siapa yang ikut engkau artinya tak ikut Al-Quran. Siapa-siapa yang ikut Al-Quran yang artinya tak ikut iblis. Laman tabi'aka minhum la amla'anna jahannam minhum ajma'in. Baik, poin yang terakhir daripada surah Al-A'raf ayat yang ke-179. Last tentang Al-Quran. Allah kata apa tuan-tuan? وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. Baik, perhatikan ayat ini. Allah kata apa? Walaqad dzara'na li jahannam katsiran minal jinni wal ins. Sesungguhnya kami telah penuhkan, kami sediakan dalam neraka jahanam itu ramai, katsiran. Ayat 179. Katsiran, ramai. Tadi berapa yang ambil peringatan tadi? Sikit kan? Ramai yang ikut iblis kan? Ramai itu bagaimana? Kita tengok dekat sini. Allah kata ramai itu masuk neraka daripada golongan jin dan manusia. Kenapa? Lahum qulubun, mereka ada hati, la yafqahuna biha, mereka tak berusaha untuk faham Al-Quran. Tuan-tuan, perhatikan ini. Sebab itu saya kata, mana usaha kita? Kita kena berusaha untuk Al-Quran Al-Karim. Walahum a'yunun, mereka ada mata, la yubsiruna biha, mereka tak lihat ayat-ayat Allah. Sebab itu saya kata, tuan-tuan, ambillah Al-Quran, tolong buka. Ini sebabnya. Walahum adhanun, mereka ada telinga, la yasma'una biha, mereka tak mendengar ayat-ayat Allah. Dan Allah kata apa kat mereka? Ulaika kal an'am, mereka ni seperti binatang. Balhum adal, bahkan mereka lebih dahsyat daripada binatang, mereka lebih sesat daripada binatang. Ulaika humul ghafilun, mereka itulah orang-orang yang lalai tentang hak-hak Al-Quranul Karim. Jadi tuan-tuan, kesimpulan saya nak khulasahkan dekat sini. Pertama, ayat 53 mengajarkan kita 5 perkara. Kita hamba Allah Tuhan. Kedua, kita pasti buat dosa. Ketiga, pintu rahmat Allah begitu luas. Keempat, Allah Maha Pengampun, Allah akan ampunkan semua dosa. Kelima, Allah, sifat Allah SWT pengampun dan penyayang.
Kemudian ayat yang ke-54, ayat yang ke-55 terangkan kita kena buat 3 perkara, ya, untuk dapat rahmat Allah tadi, untuk dapat pengampunan Allah tadi. Allah nak kita bertaubat. Yang seterusnya, Allah nak kita berserah diri kepada Allah. Dan yang ketiganya, hendaklah kita berikan pemerhatian kepada Al-Quranul Karim. Ya. Okey, cukup sekali itu insya-Allah. Tu majlis kita tasbih kifarah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Liqa'akum insyaallah. Barakallahu fiikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.